Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ustaz Muhammad dalam channel Ustaz YouTube. Dan sebelum tu, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Bertemu lagi kita pada episod kali ini. Pada hari ini kita akan tengok tajuk bersuci daripada hadas, Pendidikan Islam tahun 3 ibadat. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan bersuci daripada hadas? Apakah maksud hadas? Apa dia? Tak tahu? Dah tahu? Baik. Okey, mungkin kita dah pernah belajar, kita dah tahu apa yang dimaksudkan dengan hadas, ya. Bila sebut hadas, kita boleh bayangkan dia berkaitan dengan kekotoran, ya. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan hadas? Ya, apakah yang dimaksudkan dengan hadas? Ya, hadas ialah kekotoran, ya, kekotoran yang ada pada diri seseorang, ya, kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang daripada sahnya, ya, melakukan ibadat yang disyaratkan bersuci, ya. Apa dia? Solat, tawaf dan juga menyentuh Al-Quran tak boleh kita buat sekiranya kita berhadas. Baik. Apa hukum bersuci? Bersuci hukumnya adalah wajib. Jika kita berhadas, maka kita kena bersuci. Jadi kita kena jaga dan pastikan diri kita berada dalam keadaan suci, ya, dengan menghilangkan hadas ataupun kekotoran. Baik, pembahagian hadas. Hadas terbahagi kepada berapa? Okey, hadas terbahagi kepada dua, iaitu hadas besar dan juga hadas kecil, ya, hadas besar dan juga hadas kecil. Bila sebut hadas besar, bukan maknanya bila besar tu buang air besar. Hadas kecil buang air kecil, bukan, ya. Hadas yang dimaksudkan di sini ialah benda yang menyebabkan kekotoran tadi, ya, iaitu hadas besar. Okey, dia berbeza dengan hadas kecil. Hadas kecil cara penyucian dia lain. Hadas besar cara penyucian dia lain, ya. Hadas besar cara bersuci adalah dengan mandi wajib, ya. Hadas besar bersuci dia mandi wajib. Tapi hadas kecil cara bersucinya adalah dengan berwuduk. Jadi perbezaan di situ ialah hadas besar mandi wajib, hadas kecil berwuduk. Okey, itulah beza antara hadas besar dengan hadas kecil. Baik. Apakah sebab-sebab yang menyebabkan kita berhadas besar? Dia mesti ada sebab. Bila ada sebab tu baru kita sebut dia sebagai hadas besar. Bukan kita buang besar, hadas besar, bukan, ya. Sebab-sebab berhadas besar. Yang pertama ialah keluar mani, ya, keluar mani. Yang kedua ialah bersetubuh, ya, bersetubuh. Yang ketiga haid. Yang ketiga apa? Haid. Yang keempat mati, ya, mati kecuali mati syahid. Yang kelima wiladah, ya, wiladah. Dan yang keenam nifas. Okey, ada 6 perkara yang menyebabkan hadas besar, ya. 6 perkara tersebut bila berlaku maka seseorang itu berada dalam hadas besar. Dan cara menyucikannya ialah dengan cara mandi wajib. Baik. Apabila berlaku perkara-perkara hadas besar tadi, maka ada perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan ketika itu. Contohnya ialah solat. Tak boleh solat bila berhadas besar. Tak boleh baca Al-Quran bila berhadas besar. Tak boleh tawaf apabila berhadas besar, ya. Tak boleh baca Al-Quran, tak boleh solat, tak boleh tawaf, ya, kerana kita berhadas besar dan belum lagi mandi wajib. Baik. Seterusnya ialah kaedah bersuci daripada hadas besar, ya. Kaedah
kita nak bersuci daripada hadas besar tadi. Bila kita hadas besar, maka kita kena bersuci lah apabila kita telah habis tempohnya. Contohnya haid bagi perempuan, apabila dia dah habis, maka dia kena mandi wajib. Okey, cara dia macam mana? Okey, yang pertama ialah dia kena menghilangkan najis tu terlebih dahulu. Jika ada najis, maka kena hilangkan dahulu najis tersebut. Yang kedua, membaca basmalah sambil berniat mengangkat hadas besar, ya, membaca bismillah lah, baca bismillah. Okey, yang pertama tadi hilangkan najis, yang kedua membaca bismillah, dan seterusnya membaca niat nawaitu raf'al hadasi akbari lillahi ta'ala, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Baik, kita dah baca bismillah, baca niat. Okey, dan seterusnya membasuh 3 kali, ya, membasuh tangan 3 kali. Okey, membasuh tangan 3 kali. Yang keempat, membasuh kemaluan, ya, daripada kekotoran dan juga najis. Okey. Yang ketiga tadi membasuh tangan 3 kali, lepas tu membasuh kemaluan daripada kekotoran dan juga najis, ya. Kalau yang dinyatakan tadi haid contohnya, dihilangkan darah tadi, lepas tu basuh kemaluan tersebut lah. Okey, yang keempat. Yang kelima ialah mengambil wuduk. Selepas tu ambil wuduk, yang kelima, ya. Yang keenam, membasuh keseluruhan rambut di kepala dan juga di telinga. Membasuh keseluruhan rambut dan juga telinga. Yang ketujuh, menjirus air ke seluruh badan. Jirus air ke seluruh badan, bermula sebelah kanan. Okay, jirus air seluruh badan, bermula sebelah kanan. Yang ke-8, menggosok-gosok bahagian sulit yang kita rasa tak kena air, ya. Kita gosok-gosok lah, gosok di mana-mana yang kita rasa tak sampai air. Dan yang terakhir, membasuh kaki, ya. Last sekali basuh kaki. Jadi keseluruhannya kita buat, ya. Itulah cara untuk bersuci daripada hadas besar, ataupun kita sebut sebagai mandi wajib, ya. Itulah cara-cara dia. Okey, baik. Seterusnya ialah larangan semasa berhadas besar. Okey, seperti yang Ustaz dah nyatakan tadi, ya, larangan apabila berhadas besar tak boleh buat perkara-perkara tersebut. Antaranya ialah menunaikan solat. Tak boleh tunaikan solat, ya. Waktu biasa tak buat solat, tapi bila dah berhadas besar kita sibuk nak solat, ya, tak boleh buatlah. Bila berhadas besar kita tak boleh solat. Okey, yang kedua ialah mengerjakan tawaf, ya. Tawaf mengelilingi Kaabah tak boleh buat, ya, kerana kita berhadas besar, ya, masih ada kekotoran pada badan kita. Yang ketiga, membaca dan menyentuh Al-Quran. Baca Al-Quran, menyentuh Al-Quran tak boleh, ya. Tak boleh juga, ya. Tunggu kita bersih ataupun mandi dulu. Dan yang keempat, berada di dalam masjid, ya. Jika kita berhadas besar, kita tak bolehlah berada dalam masjid, sebab waktu biasa kita tak pergi masjid, bila berhadas besar nak pergi masjid, ya. Dia tak boleh, ya. Okey, baik, seterusnya ialah kepentingan mandi wajib. Kenapa perlu mandi wajib, ya? Okey, kenapa kita perlu mandi wajib? Pentingnya mandi wajib. Okey. Yang pertama ialah badan menjadi bersih dan segar lah. Seperti biasa kita mandi, bila mandi badan jadi segar, ya. Mandi wajib juga badan akan bersih dan juga segar. Yang kedua, sihat tubuh badan. Kita mandi, sihatlah badan kita, ya. Sihat tubuh badan dan terhindar daripada najis yang ada di badan kita. Yang ketiga, membersihkan diri daripada bau dan kuman, ya. Kuman yang ada pada contoh tadi, kalau contoh haid yang Ustaz bagi contoh tadi, ada darah kan, ada kuman dan sebagainya. Bila kita bersihkan mandi, maka terhindarlah daripada najis tu dan juga kuman yang ada pada badan kita. Baik. Yang keempat ialah memberi keselesaan untuk berinteraksi dengan orang lain, ya. Kita dah bersih, kita dah rasa segar, jadi bolehlah kita berinteraksi dengan sesama kawan kita, dan sebagainya lah. Okey. Dan seterusnya membolehkan untuk
kita melakukan ibadat solat. Kalau tadi tak boleh, bila dah mandi kita boleh solat dan boleh buat amal ibadat yang lain. Ya, baik. Kalau kita berhadas besar kita tak boleh buat. Kita boleh sembahyang, tak boleh baca Quran, tapi bila dah mandi wajib, dah mandi hadas, maka kita boleh baca Al-Quran, boleh solat dan ibadat kita diterima oleh Allah, ya. Yang kedua, ibadat kita diterima oleh Allah. Kalau tadi kita buat berdosa lagi sebab kita dalam hadas besar. Tapi bila dah mandi hadas, mandi wajib, maka ibadat kita diterima. Okey, antara kepentingan mandi wajib. Jadi Ustaz mengharapkan jika kita telah sampai masa kita kena mandi wajib, maka kita kena segera melakukannya. Okey, dan kita kena belajar cara yang betul untuk mandi wajib. Baik, jadi Ustaz harapkan, ya, dengan penerangan Ustaz yang tadi kamu dapat faham tentang cara-cara mandi wajib, apa itu mandi wajib, apa itu hadas, ya. Hadas, apakah yang dimaksudkan dengan hadas? Okey, pembagian hadas, hadas kecil dan hadas besar. Cara mandi hadas ataupun cara mandi wajib, ya, kepentingan dan juga kebaikan dia. Jadi sehingga kita bertemu lagi dalam channel Ustaz YouTube. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.